Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, baiklah adik-adik, kita bertemu kembali bersama saya Cikgu Robi Roston dalam channel Mr. Cikgu. Okey, baiklah untuk kali ini Cikgu akan sambung lagi video kita untuk kelas pembelajaran secara online. Okey, untuk kali ini Cikgu akan buat latihan untuk tahun 4 berkaitan dengan tajuk ruang. Okey. Maju minda muka surat 214. Okay, adik-adik boleh rujuk buku teks masing-masing lah. Okay, mungkin ada yang bertanya, cikgu kenapa cikgu video cikgu 2-3 video ni baju sama je? Okay, sebab cikgu rakam dalam hari yang sama, cumanya cikgu buat satu video satu latihan. Cikgu tak nak combine semua, nanti adik-adik pun tengok terlalu banyak, takut confuse, nak cari pun susah kan. Jadi cikgu buat asing-asing lah. Takkan cikgu nak buat satu video pergi tukar baju. Letih cikgu nak tukar baju. Okey. Jadi kita lihat soalan muka surat 212. Ada 5 soalan. Soalan yang pertama, namakan segitiga di bawah, labelkan nama sudut yang ditunjukkan. Okey. Soalan nombor 1 A. Okey, nombor 1 A, kalau adik-adik lihat pada gambar rajah, okay, bentuk dia macam ni. Kalau adik-adik jumpa segitiga yang ada dia tanda senggatan. Senggatan ni ada conek kat sini dah ni. Tanda garis yang kecil tu kat sini pada dua sisi. Okey, tak kisahlah dia lukis dekat bawah, tanda tu dekat bawah ke atas tak ada ke. Yang penting ada dua sisi ada tanda senggatan macam ni. Itu adalah segitiga sama kaki. Dia nak nama, jadi nama dia adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Okey, dan dia nak sudut kat sini. Okey, untuk sudut adik-adik kena imbas kembali ataupun ingat semula cara kita nak hafal sudut. Guna tangan lagi mudah. Okey, maksudnya ni tegak, sudut tegak. Kalau kita masuk ke dalam, sikit je masuk ke dalam, dia adalah sudut tirus. Ni makin tirus, makin tirus, makin tirus, makin tirus. Apabila sudut macam ni, dia lagi tirus lah. Ni tirus. Tajam tu tirus. Okay, itu sudut tirus. Nama dia sudut tirus. Kalau tajam tu sudut tirus. Okay, kalau dia betul-betul huruf L, tegak macam tu, ini adalah sudut tegak. Okay, sudut tegak ni 90. Kalau sudut tirus, sudut dia bawah 90, 89, okay, 80, 60, 30, macam tu lah. Kalau sudut yang terbuka besar selepas 90, maknanya 91, 92, 93, 100, 120, itu sudut cakah nama dia. Okey, kalau besar sudut cakah. Okey, baiklah, kita lihat soalan B. Cikgu dah terangkan, mungkin adik-adik dah boleh jawab dah soalan-soalan B, C dan D kan. Okey, untuk yang B, kalau dia lukis, walaupun dia lukis sengit macam ni pun, kalau adik-adik lihat, kalau dia lukis sengit macam mana sekalipun, kalau jumpa je kotak, ini adalah sudut tegak. Sudut tegak ni nama dia sudut tegak. Ada kotak, sudut tegak. Sudut dia adalah 90 darjah. Okey. Jadi nama dia pun dia berkait dengan sudut tegak tadi. Namanya segitiga sudut tegak. Segitiga sudut tegak. Nama dia segitiga sudut tegak. Okey, dan sudut dia semestinya sudut tegak lah. Dia tanya yang ni. Kalau dia tanya yang ni tirus, yang ni pun tirus. Untuk yang ni tirus, ini cakah. Okey, sudut dia terbuka luas. Okey, yang ni sudut tegak. Okey, dia tanya dua soalan dalam satu gambar. Okey, soalan seterusnya soalan C. Kalau adik-adik jumpa, tadi cikgu kata ada senggatan dua je kan. Kalau jumpa senggatan ada pada tiga-tiga sisi, semua ada senggatan tu, ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Ada benda ni. Okey, itu maksudnya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ni sudut dia semua sama. Sebab sisi dia sama, maka sudut dia pun sama besar. Dan sudut-sudut dia ni adalah sudut tirus. Semua tirus. Sebab sudut dia 60.
60 darjah. Semua 60 darjah. Sini 60, 60. Okey. Sudut tirus. Okey, soalan D dan soalan E. Sorry. Itu soalan C, soalan D. Tukar silap. Segitiga dia lukis macam ni. Okey. Ini segitiga apa? Yang ni segitiga biasa je lah adik-adik. Tak, dia bukan segitiga sama sisi, dia bukan segitiga sama kaki, dia bukan segitiga sama sisi. Untuk yang ni adik-adik bagi tahu segitiga sahaja. Kalau tengok dalam buku pun, kalau yang ni dia sebut segitiga, apa nama dia? Ada tak? Cuba tengok. Ada ke tak segitiga? Kalau dalam buku dia hanya bagi tahu segitiga sudut tegak, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Okey, segitiga tak sama kaki juga dikenali sebagai segitiga tak sama sisi. Okey. Kalau macam ni adik-adik boleh tulis dia. Kalau dalam buku dia sebut muka surat 200, dia sebut yang ni segitiga tak sama kaki, dan ataupun disebut juga segitiga tak sama sisi. Adik-adik boleh tulis segitiga tak sama kaki, betul. Segitiga tak sama sisi pun boleh diterima, betul. Dalam buku sebut macam tu lah. Okey. Sudut kat sini adalah sudut cakah. Sudut cakah. Sudut dia lebih daripada 90. Jadi kalau cikgu sebut tadi ni nama dia segitiga tu, semua segitiga dia umum kan. Jadi lebih tepat dia sebut segitiga tak sama kaki ataupun segitiga tak sama sisi. Cikgu rujuk buku lah, takut salah. Dah lupa kan. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua, nyatakan garis selari, garis serenjang atau bukan kedua-duanya. Okey, baiklah. Untuk soalan 2A, kalau ada lihat kat situ, dia lukis gambar piano dan dia tunjuk garisan berwarna merah. Garisan pada piano tu yang warna merah ni. Maka kalau dia sama, garisan dia tegak, sama jarak dia, seperti lorong kita lumba lari tu kan, jarak sama je, sama panjang je, maka ini adalah garisan selari. Okay, dia tanya garis selari ke, tulis garis kat depan. Garis selari, garis serenjang. Serenjang ni huruf T ataupun huruf L, garisan yang macam ni, T atau L. Ni satu ke sini, satu ke sini, sini atau ke sini. Ini nama dia garis serenjang. Jadi untuk B tu, B jawapannya bukan kedua-duanya, sebab garisan dia sengit. Dia potong macam ni kot, tapi dia potong sengit, maka dia bukan serenjang. Selari pun mesti bukanlah, sebab selari mesti garisan dia macam tu. Okey, bukan kedua-duanya yang ni. Untuk C, bukan kedua-duanya juga. Okey, sebab dia lukis satu macam ni, satu macam ni, tak sama kan. Okey, untuk D, garisan bentuk dia tambah macam ni. Okey, simbol apa tu, jalan raya simpang 4. Jadi ini adalah garis serenjang. Okey, senang je yang ni, cikgu tak perlu lukis lah. Cikgu sebut je. Okey, soalan 2 dah. Kita tengok soalan seterusnya, soalan nombor 3. Okey, nombor 3 dia suruh kita cari perimeter dan luas. Dia nak dua lah, satu perimeter dan satu lagi luas. Untuk A bentuk dia adalah kubot pula dah. Kubot bukan, kubus pun bukan. Ini adalah segi 4 sama sisi. Tadi kalau segitiga tadi ada tanda penuh macam ni, segitiga sama sisi. Kalau segi 4 ada tanda penuh macam ni, segi 4 sama sisi lah. Segi 4 sama. Dia sama sisi, maka ini segi 4 sama. Jadi kalau segi 4 sama, maka sini 5, sini pun 5. Untuk perimeter, adik-adik kena tambahkan tambahkan ke semua sisi. Sini, sini, sini dan sini. Pastikan tambahkan ke semuanya. Maka nak mudah, kita darablah.
5 darab dengan 1, 2, 3, 4. Darab 4. Sebab dia sama panjang kan. Dia segi 4 sama, maka dia sama panjang lah. Dapat 20 cm. Okey, kita tambahkan. Kita darabkan. Terus. Untuk luas, sini 5, sini pun 5. Maka untuk luas, 5 darab 5 lah. Bukan darab 4 lah. Panjang darab lebar. Kita dapat 25 cm persegi. Yang ni unit kita darab dapat persegi. Yang ni unit hanya kat sini. 4 ni sebab ada 4 kali. Tak ada unit. Jadi cm kekal lah. Kalau kita tambah pun 5 cm tambah 5 cm tambah 5 cm tambah 5 cm. Kalau tambah dia tak akan jadi cm 4. Okey, untuk tambah unit tak berubah, kekal. Okey, soalan A dah, soalan B. Soalan B bentuk dia bagi segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Sini ada satu singgatan membawa maksud dia sama. Sini dengan sini sama. Kalau tanda 2, yang ni pun tanda 2, yang tanda 2 ni sama panjang. Okey. Jadi apabila macam ni, untuk perimeter kat sini 8 tambah 8 kita boleh corak dapat 16. 3 tambah 3 dapat 6. Maka kita tambahkan untuk perimeter 6 tambah 6 12. 1 tambah 1 2. Okey, 22 cm. Untuk luas, panjang darab lebar lah, 8 darab 3 24 cm persegi. Jangan lupa luas mesti ada unit persegi. Okey, ada 2. Okey, seterusnya soalan terakhir, soalan C. Dia bagi segitiga sama kaki. Kat sini dia bagi 6. Dekat sini 10. Dekat bawah 16. Okey, baik. Untuk perimeter kita kena tambah bahagian luar. Jangan tambah bahagian dalam. Bahagian luar 10 tambah 10 tambah 16. 10 tambah 10 20. Tambah dengan 16 dapat 36. Okey, itu perimeter dia. Bagaimana untuk mengira luas? Untuk mengira luas segitiga mesti ada setengah. Sebab apa? Segitiga ni adalah setengah daripada segi 4. Darab tapak. Tapak yang mana? Tapak ni yang lurus ni. 16. Darab tinggi. Tinggi yang mana? Tinggi mesti macam ni. Dia tak boleh tinggi macam ni. Ini bukan tinggi, ini sanding. Ini adalah sanding ataupun istilah dia hypotenuse. Kalau sekolah menengah dia panggil hypotenuse. Okey, jadi tinggi dia 6. Okey, jadi adik-adik boleh darab dulu ke atas. Darab, dapat jawapan bahagi 2. Ataupun kalau adik-adik nak kecilkan, boleh kecilkan macam ni. Tengok betul-betul. Kita guna sifar 2. Sifar 2. Nak kecilkan dengan yang ni boleh. Nak kecilkan dengan yang ni boleh. Pilih salah satu je. Katakan adik-adik tengok nombor ni besar. Susahlah nombor besar. Nak cuba nombor yang kecil je. Okey, boleh. Sifar 2. 1 darab 2 dapat 2. Okey, berapa darab 2 dapat 6. Yang ni yang kita dapat. 3 darab 2 dapat 6. Tadi 1 darab 2 dapat 2. Yang ni 3 darab 2 dapat 6. Itu cara lebih mudah lah. Jadi lepas ni tak ada dah bahagi. Sebab kita dah jadikan dia 1 dah. Kita hanya darab je dapat terus jawapan. Okey, 1 darab 16 16. 16 darab 3. Kita hanya darab yang ni terus dapat jawapan dia. 6 darab 3 18. 3 darab 1 3 tambah 1 4 persegi. Okey, itu jawapan dia lah untuk soalan C. Soalan C. Nombor 3C. Okey, sekarang kita lihat soalan nombor 4. Cikgu sambung je. Cikgu akan habiskan dalam satu video je. Kita tak nak buat video bersambung-sambung untuk satu latihan seperti sebelum-sebelum ni. Sebab apa tu, ada yang tak jumpa cari. Okey, tak jumpa cari. Jadi cikgu sambung je. Habiskan terus. Okey, nombor 4. Hitung isi padu kubus P, kuboid R dan kuboid T. Okey, untuk isi padu panjang darab lebar darab tinggi. Kalau kubus, dia sebut je kubus, dia akan bagi satu je sisi panjang dia. Sebab apa? Sebab yang lain kita kena tahu sendiri. Kita kena tahu apa? Ciri-ciri untuk kubus, dia mesti panjang, lebar dan tinggi sama panjang. Adik-adik kena tahu yang tu. Kalau adik-adik ingat benda tu, adik-adik akan tahu label lebar dia 10, tinggi dia pasti 10 juga. Okay, sebab panjang, lebar dan tinggi untuk kubus sama panjang. Okey. Jadi untuk kira isi padu, formula isi padu adalah bersamaan dengan panjang darab lebar darab tinggi. Okey.
Jadi kat sini 10 lah. Okey, 10 darab dengan 10 darab dengan 10. Kalau darab nombor tu apa tu 10 ni senanglah kita nak darab. Kita terus ambil sifar 3 biji letak kat sini. Dapat jawapan dia 1000 cm padu. Okey, unit untuk isi padu adalah padu. 3 kecil ke atas. Okey, untuk soalan B, ni soalan A lah. Soalan B dia bagi kuboid. Okey, dia bagi kuboid. Sini 15, lebar dia 3, tinggi dia 4. Jadi panjang lebar tinggi. Panjang lebar tinggi. 15 darab 3, 5 darab 3, 15. 3 darab 1, 3 tambah 1, 4. Kemudian darab lagi sekali dengan tinggi dia. Okey, darab tinggi. 5 darab 4, 20. 4 darab 4, 16, 17, 18. Maka isi padunya adalah, unit dia cm kan, kena tengok. Kadang-kadang dia bagi meter. Sentimeter, maka sentimeter padu lah. Tu soalan B. Soalan terakhir, soalan C. Dia bagi kuboid tapi dalam bentuk macam ni, tinggi macam ni. Dia tak ada masalah. Terbalik. Dia lukis ke sini. Okey, tak apa, ke mana-mana pun. 7 meter. Luas permukaan dia bagi 12. Okey. Yang ni dia sama seperti soalan, kalau ada dilihat soalan sebelum ni. Muka surat berapa dah? Cikgu pun dah lupa dah. Ada rujuklah buku latihan yang sebelum ni cikgu ada ajar. Okey. Kalau dia dah bagi luas permukaan, okay, formula dia kita tahu panjang, lebar, tinggi. Panjang kat sinilah ataupun kat sini. Ni panjang. Lebar yang mana? Lebar yang ni, yang saya ingat ni lebar. Tinggi mana yang ni? Okey, tinggi dia dah bagi 7. Sini 7. Panjang dengan lebar, maksudnya panjang dengan lebar dia dah tolong darab. Panjang darab lebar dapat 12. Sebab apa? Sebab apa kita kata itu adalah panjang darab lebar? Sebab dia dah sebut luas permukaan. Okay, kalau dia sebut luas, sebut je luas, maknanya panjang darab lebar. Betul tak? Jadi kat sini dia dah tolong darab, maka adik-adik hanya sambung je, sambung darab sahaja. Luas permukaan darab je dengan tinggi, kita dapatlah dia punya isi padu. 7 darab 2, 14. 7 darab 1, 7. Tambah 1 dapatlah 8. Okey, sentimeter padu. Sorry, ni bukan sentimeter. Tadi cikgu dah sebut. Jangan hati-hati dengan unit. Kadang-kadang dia bagi meter. Maka unit untuk soalan C adalah 84 meter padu. Okey. Jadi selesai soalan nombor 4. Satu soalan lagi, nombor 5. Cikgu cepatkan sikit supaya masa tak terlalu panjang untuk adik-adik tengok video yang ni. Boleh faham tak? Laju sikit ni. Okay, yang terakhir nombor 5. Selesaikan masalah. A. Gambar foto menunjukkan kawasan taman permainan berbentuk segi empat tepat. Panjang pagar di sekeliling taman permainan itu ialah 50 meter. Okey. Dia dah bagi perimeter. Okey, perimeter dia dah bagi. Kat sini panjang dia 16. Kat sini dia tak bagi tahu. Okey, tetapi dia dah sebut panjang pagar di sekeliling. Maknanya sekeliling ni panjang dia adalah 50 meter. Panjang pagar sekeliling tu membawa masuk perimeter lah. Perimeter kan ukur keliling ataupun ukur lilik. Okey. Jadi dia dah tambah semua ni dapat 50. Okey, soalan pertama, hitung lebar taman permainan itu. Dia tanya lebar kat sini. Berapa? Okey, untuk lebar kita kena ambil perimeter. Perimeter ni hasil tambah sekeliling semua. Kita tolakkan dengan yang mana dah ada. Yang dah ada kat sini panjang dia lah 16, sini pun 16. Jangan tolak 16 saja, salah lah. Kena tolak dua-dua ni. Jadi 16 dengan 16 kita tambahkan dulu. 16 tambah 16 ataupun darab 2, kita dapat 32. Maka 50 ni kita tolak dengan 32. Okey, pinjam kat sebelah. Dapat 18 meter. 18 meter ni yang mana? Inilah lebar untuk yang ni dan yang ni.
Jangan jawapan dia 18, salah. Jawapan dia bukan 18. 18 tu untuk 2 lebar. Jadi kalau lebar ni sama sebab ada tanda ni. Tanda tu menunjukkan dia sama. Jadi untuk 1 kita kena bahagi 2 lah. Okey, sifar 2 9 darab 2 lah 18. Maka lebar dia adalah 9 meter. Okey, selesai. Soalan 1. Okey, A yang pertama, ni soalan A. Soalan A yang pertama yang ni. Okey, untuk soalan A yang kedua, ni yang pertama. Okey, yang kedua, hitung luas taman permainan itu. Apabila sini kita dah dapat 9. Untuk luas, panjang darab lebar lah. Maknanya 16 meter darab dengan 9 meter. 9 darab 6, 54. Lancar sifir. 54. Okey. 1 darab 9, 9 tambah dengan 5, 14. Unit dia apa? Meter ke? Bukan. Jawapannya unit dia meter persegi. Itu unit untuk luas. Okey, satu lagi soalan B. Boleh faham tak Cikgu padam yang ni? Okey, soalan terakhir, soalan B, 5B. Raju ada 2 bekas berbentuk kuboid A dan kubus B. Isi padu bekas A dan B adalah sama. Apakah nilai P? Dia bagi tahu isi padu dia sama. Kuboid yang A ni, kuboid A ni, isi padu dia adalah sama dengan kubus B. Ni kubus B. Okey, kat sini dia bagi tahu kubus ni lah pasti M tinggi dia. Untuk yang ni dia bagi tahu 2. Kat sini dia bagi 8. Kat sini dia tanya berapa panjang P. Okey, baik. Untuk yang ni kita sebab dia kata dia sama, isi padu dia yang ni dengan yang ni sama, maka kita boleh gunakan yang ni untuk mengira berapa sebenarnya isi padu dia. Sebab apa? Sebab untuk kubus kita dah tahu ciri-ciri dia, panjang lebar dan panjang lebar tinggi dia sama. Semua 8. Jadi kita boleh terus 8 darab 8 darab 8 untuk dapat isi padu dia. Kan? Jadi 8 darab 8 64, darab dengan 8 lagi sekali. 8 darab 4 32. 6 darab 8 48 tambah dengan 3 51. Okey. Ini adalah isi padu untuk kubus dan ini juga isi padu untuk kuboid. Kuboid ni adalah isi padu dia sama. Dia sebut tadi isi padu dia dengan dia adalah sama. Okay, jadi sekarang daripada sini isi padu 512 ni adalah hasil darab panjang P, okay, darab dengan lebar, darab dengan tinggi. Dapatlah 512 ni. Macam ni. Jadi apabila jumpa macam ni, kita dah masuk dalam tajuk yang kita belajar awal-awal dulu. Apa tu? Nilai anu ataupun unknown number, kan? Okey, yang ni. Yang ni kita boleh darab dulu. 8 darab 2 dapat 16, kan? 16. Jadi kat sini unknown number ataupun nilai anu darab dengan 16 sama dengan 512. Operasi darab nak mencari nilai anu, kita kena bahagi 512. Takut tak nampak. Cikgu tulis kat atas ni lah. 512 bahagi dengan 16. Kalau adik-adik nak bahagi dengan 8, kemudian bahagi dengan jawapan yang dapat, bahagi pula dengan 2, boleh juga. Kalau nak bahagi terus 16 pun boleh, tapi kena buat sifir lah sikit 16. Okey, baik. Jadi kat sini 5 bahagi 16 tak boleh. 51 agak-agak buat sifir 16 sikit. 16 tambah 16 32 tambah lagi 16 48. Okey, ambil 48. 1 ni 1, ni 2, ni 3. Okey, 3 darab 16 dapat 48. Tolakkan, pinjam kat sebelah. 3 sini 34, habis turunkan 2. 32 nombor 2. 32. Okey. Jadi nilai P ataupun panjang dia adalah bersamaan dengan 32. 32.
Jadi kalau nak tahu betul ke 32, sini. Cuba darab 32 darab dengan 8 darab dengan 2, kita akan dapat 512. Sama seperti isi padu yang tu. Okey, boleh dah. Okey, jadi selesailah untuk latihan kita yang banyak ni. Okey, sebab dia ni penutup. Maju minda ni dia latihan penutup bagi setiap tajuk utama. Ni tajuk ruang. Jadi apabila adik-adik jumpa je setiap maju minda tu, maju minda ni dia merangkumi semua daripada mula-mula sampai habis tajuk ruang. Kalau tajuk jam ataupun tajuk wang, dia merangkumi daripada mula-mula tajuk wang sampai habis untuk maju minda. Kalau uji diri untuk subtopik kecil. Okey, macam itulah. Jadi selesai dah latihan kita hari ini. Okay, cikgu nak berhenti kat sini dulu. Untuk hari ini memang stop sampai sini dulu. Jadi untuk kelas kita yang seterusnya, cikgu akan sambung dalam video yang akan datang. Okay, jadi jangan lupa untuk tekan like dan tekan share, dan yang paling penting sekali tekan subscribe dan juga tekan loceng. Okey, jangan lupa buat yang tu, sebab bendanya adalah percuma. Percuma je tekan benda tu, tak rugi tak rugi. Kalau ada duit nak tekan. Kalau rasa malas nak tekan, tak payah. Tak ada masalah. Okey, jadi kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye bye.